Sama dengan aku. Aku baru jadi sikit. Dia semua sedih lah weh. Bawah tu Khadijah Agaknya. betul. Okey lah tudung. Cantik je princess. Beli pun dah. Diamlah Telegram ni. Dia dah masuk Boleh tau. tak? Sabar. Aku nak terima dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Takut. Rekod. Dah. Assalamualaikum, selamat pagi Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat Alhamdulillah. Teruskan sambil saya bawa jalan-jalan ya. Okey. Boleh. Okey. Boleh kita mulakan je sekarang ya? Boleh mulakan? Kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Nurul Fatihah, pelajar daripada Universiti Utara Malaysia. Seperti mana yang Cik tahu, hari ini kami akan melakukan sesi interview. Okey, soalan pertama daripada saya. Sekejap ya. Okey, soalan pertama daripada saya ialah, boleh tak Cik terangkan sedikit latar belakang perniagaan yang sedang Cik jalankan? Boleh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Adik kita. Tak sempat saya ingat nama awak. Baju sangat Tia ni. Tiha. Ya, saya ingat dah 3 yang mesej saya. Ini Tiha. Saya Khairul Hakimin Sahariman. Saya telah pun dalam industri pelancongan fokus luar bandar. Apa maksud luar bandar? Luar bandar ini adalah tidak berada di dalam kawasan majlis perbandaran, berada di dalam miti kampung, dalam masyarakat luar bandar. Jadi dalam pelancongan ini, apa yang saya buat pada tahun 1995 bersama dengan ayah saya, kita orang buat program homestay. Apa itu homestay? Homestay adalah program pelancong datang ke dalam kampung dan menikmati pengalaman hidup dalam masyarakat kampung dan juga menjalankan aktiviti-aktiviti kebudayaan, aktiviti pertanian bersama dengan masyarakat kampung. Jadi, pelancong ini akan tinggal di rumah-rumah keluarga angkat di dalam kampung. Itu pada tahun 1995. Kemudian pada tahun 2010, iaitu 11 tahun lepas, kita berkembang kepada konsep baru iaitu konsep kampung stay. Ini adalah kampung stay. Ada rumah tradisional, ada rumah moden, ada cabin, ada konsep perkemahan. Kita belajar daripada program sebelumnya iaitu program homestay. Dalam program homestay itu kita nampak ramai orang yang nak berkunjung ke kampung. Untuk apa dia datang ke kampung? Dia nak aktiviti-aktiviti pertanian, pergi kebun getah, makan buah durian dekat dalam kebun durian. Jadi aktiviti-aktiviti itu menarik lebih ramai orang luar untuk ke kampung. Tapi dia orang memilih untuk satu konsep penginapan yang lebih selesa. Yang tadi kan program homestay. Homestay tu dia akan duduk bersama keluarga angkat. Dalam keluarga angkat bukan saya cakap rumah dia adalah rumah yang tidak selesa. Cuma rumah keluarga angkat ni adalah rumah biasa masyarakat kampung. Yang itu tak ada aircon, tak ada wifi, tak ada astro. Dia ada bilik, dia ada katil, dia ada tandas, dia ada keselesaan yang cukup. Cumanya apa yang kita orang nampak, kita nampak ada permintaan daripada masyarakat bandar yang dah biasa dengan fasiliti yang lebih
lebih naik taraf lah, lebih selesa. Dia nak aircon, dia nak wifi dan sebagainya. Sebab tu kita bina kampung stay. Kampung stay ni adalah pelancongan luar bandar tetapi tidak tinggal bersama keluarga angkat. Dia tetap boleh pergi kebun, dia tetap boleh naik, dia tetap boleh ke gunung Senyum, dia tetap boleh pergi ke sangkar ikan patin. Tetapi dia tidak tinggal bersama keluarga angkat. Itu adalah secara sedikit sejarah apa yang telah saya jalankan dalam pelancongan luar bandar. Boleh Fatihah? Saya siap pada awak balik. Boleh. Apa dia, Cik? Okey. Putus je? Dengar. Okey dah. Dengar. Tak ada. Maknanya kepada berbalik kepada soalan pertama tadi, saya tu menjawab soalan pertama tak? Dia jawab dah. Kampung stay ni pada 2010 tu dia baru berubah pada konsep kampung stay yang di mana pelancong kat situ tak duduk dengan keluarga angkat lagi kan? Bukan tak duduk lagi. Duduk. Tetapi ada tambah nilai. Kita ada dua-dua. Awak boleh pilih. Oh, faham. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua boleh? Boleh. Okey, soalan kedua, bagaimana Encik boleh ceburi dalam bidang perniagaan ini? Adakah Encik Khairul memang minat untuk menjalankan perniagaan social entrepreneur ni? Perniagaan social entrepreneur. Uh-uh. Apa yang awak faham dengan social Social entrepreneur ni? entrepreneur ni macam membantu berniaga, tapi di samping berniaga tu dia ada memberi kesan kepada orang lain. Macam contoh, Encik buat perniagaan tapi Encik ambil pekerja daripada B40, macam membantu membantu masyarakat lain, tapi Encik di samping tu Encik buat perniagaan. Betul. Saya diperkenalkan dengan apa awak cakap tadi, usahawan sosial lah. Ya. Usahawan sosial ni dalam 2019, 2020, dalam 2 ke 3 tahun lepas lah. Sebenarnya apa yang kita buat sejak tahun 1995 lagi tanpa terma social enterprise itu lagi kita dah buat. Cumanya baru-baru ini 2019 tu kita diperkenalkan dengan social enterprise, dah ada bajet, diketengahkan, dan saya rasa nampak benda ni satu peluang lah untuk kita pergi lebih jauh. Kenapa saya buat benda ini? Sebab saya memang dibesarkan dalam keluarga pelancongan, di mana sejak saya kecil, umur saya 5 tahun lagi, saya dah terima pelancong daripada luar negara, dalam negara datang ke rumah saya, bermain dengan saya. Di mana saya adalah seorang pelajar ketika itu, di mana bila saya membesar, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, saya masih lagi tinggal dengan keluarga ini. Bila saya dekat universiti tu, saya akan balik pada hujung minggu, dan pada hujung minggu tu saya pun telah bekerja. Maksud bekerja ni, saya dah jadi pemandu pelancong. Saya dah ada lesen kereta, saya boleh bawa dia pergi kebun, saya boleh bawa dia pergi sangkar ikan patin, jalan-jalan Pekansari. Jadi saya dah mulakan benda ini sejak kecil. Dan apabila saya tamat belajar, saya fokus kepada bidang ini sehingga sekarang. Apa yang maksudkan saya fokus, saya mengembangkan lagi dengan melibatkan komuniti-komuniti sekitar. Setakat ini, kampung kita bersama dengan 80 buah rumah perangkat. Semua ini adalah B40. Kebanyakan daripada mereka adalah B40, hanya sebilangan kecil. Anggaran saya bawah daripada 10% adalah golongan M40. Dekat dalam komuniti kampung, ini adalah menjadi kebiasaan kepada masyarakat kampung. Mereka ini tergolong dalam golongan B40. Jadi saya membangunkan hampir 80 buah rumah keluarga angkat bersama satu organisasi syarikat, di mana syarikat itu ada lebih kurang 15 orang pekerja tetap dan 10 orang pekerja sambilan. Kita juga ada pelajar-pelajar praktikal yang turut membantu dalam industri pelancongan luar bandar yang saya usahakan bersama organisasi saya di sini. Jadi dengan hadirnya terma social enterprise ini, saya pun mula berkenalan dengan beberapa agensi yang berkaitan yang ada fokus yang sama seperti apa yang telah saya buat pada tahun 1995 lagi. Jadi di situ mereka ada banyak kemudahan yang disediakan, pelbagai lah, baik dari segi bentuk latihan,
dari segi bentuk pembangunan keusahawanan, kajian-kajian dan sebagainya, merupakan bantuan-bantuan termasuk dari peralatan, wang ringgit dan sebagainya. Jadi dengan adanya benda itu, dia akan membantu kami, iaitu industri pelancongan yang awak sendiri tahu. Sekarang kita dilanda COVID, jadi industri pelancongan agak lumpuh. Kami mengalami kerugian yang tinggi setiap bulan untuk menampung operasi-operasi dalam kita sustain, kita jaga pelancongan luar bandar ini agar dia tidak matilah. Macam tu. Okey, faham. Okey. Pakai amat kat dalam ni. Ya. Dah ada Siti, ada Dewi. Saya pun ada tu. Awak nampak tak? Apa dia, Cik? Baik, teruskan. Okey. Kita Berapa soalan semua sekali, Fatihah? ada 22 soalan. Okey, sekarang kita teruskan dengan Semua sekali ada 22 soalan. okey, ada 22 soalan. Sorry, saya tak buka mic tadi. Okey, kita dah soalan nombor berapa belas dah ni? Sekarang baru nak masuk soalan nombor 3. Bangsa. Okey, sekarang kita terus Bawa laju sikit hari tu. okey, kita teruskan dengan soalan nombor 3. Sebelum Cik menjadi seorang social entrepreneur ni, adakah Cik sebelum ni ada kerja lain ataupun memang terus Cik cebur di bidang perniagaan ni? Saya belajar bidang komputer. Saya kerja dalam bidang maintenance. Saya kerja dalam bidang pembinaan. Saya kerja sebagai pemandu. Dan terus saya bekerja sebagai penyelaras homestay di kampung Desa Muni Temerloh Pahang sehingga kini. Okey. Okey, soalan keempat. Soalan keempat. Okey, soalan keempat. Apakah visi dan misi perniagaan Cik pada permulaan perniagaan Cik? Pada permulaannya, visi kita orang adalah meningkatkan kedatangan pelancong ke homestay Desa Muni. Okey. Misi dia? Lepas tu dalam menjayakan misi itu, dalam menjayakan visi itu, misi kita orang adalah memberikan servis yang terbaik. Kita bermula dengan homestay. Kita baguskan program homestay itu bagi servis yang terbaik, bagi pengalaman yang tak boleh pelancong lupakan. Lepas tu, kita berkembang kepada kampung stay daripada masa ke semasa supaya kita dapat lebih lagi mencapai misi utama kita, meramaikan lagi orang datang ke kampung. Bila orang dah datang ke kampung, impak dia kepada masyarakat, kepada organisasi akan lebih besar. Okey. Soalan kelima ya. Kenapa Encik memilih tempat? Adakah Encik rasa tempat yang Encik buat kampung stay ni strategi untuk pelancong datang ke situ? Yang pertamanya sebab dia kampung halaman saya. Memang keluarga saya, mak saya, ayah saya, nenek saya, isteri saya semua memang asal daripada sini. Jadi itu adalah perkara yang paling utama. Dari segi strategik pula, saya cuba menstrategikkan tempat ini daripada masa ke semasa. Pada tahun 1995 dulu, masa zaman ayah saya dulu, dia dah boleh menarik ramai pelancong ke Temerloh. Walaupun pada keadaan itu nak datang kat Temerloh ni memang susah. Daripada Kuala Lumpur, ikut jalan dalam, jalan Karak. Masa tu highway LPT tak ada lagi. Tetapi dia dah berjaya menarik pelancong ke sini. Jadi dengan menggunakan formula yang sama, dan juga sekarang ada akses yang lebih tinggi. Kita dah ada highway, kita dah ada bas yang setiap jam boleh masuk ke Temerloh daripada Kuala Lumpur, daripada utara, daripada selatan. Jadi kita dalam pada menjadikan tempat ini adalah strategik, kita baiki dari segi pemasarannya untuk memastikan kawasan ini adalah kawasan yang strategik. Di samping itu sekarang, saya ingat 5 tahun dulu lah, kita telah diwartakan sebagai titik tengah semenanjung Malaysia. Jadi dengan keunikan tersebut, kita lebih dapat menarik lebih ramai orang datang ke Temerloh. Okey, terima kasih. Ni soalan terakhir daripada saya dan lepas ni akan grup mate saya akan tanya Encik. Bahagi sikit-sikit orang.
Soalan ke-6, okey. Pada awal-awal perniagaan Cik mempunyai berapa orang pekerja dan sekarang Cik dah mempunyai berapa orang pekerja? Pada tahun 95 dahulu, masa ayah saya mula mengoperasikan benda ini, dia ada seramai 25 orang keluarga angkat di dalam kampung, di mana dia adalah sebagai penyelaras, turut bersama dekat dalam 25 orang. Pada tahun 95 itu, 25 orang inilah yang memulakan program homestay di dalam kampung Desa Murni. Dan sekarang pada peringkat kebangsaan, peringkat Malaysia, kita ada lebih kurang keahlian untuk keluarga angkat homestay yang menerima pelancong seramai 6,000 orang. Di Desa Murni sahaja kita dah ada daripada 25 orang tu, dia dah bertambah kepada 80 orang. Pada 1995 pekerja tetap hanya ayah saya satu orang lah, dan juga dibantu oleh beberapa orang, 2 ke 3 orang pembantu. Dan sehingga kini pada tahun 2011 kita ada 15 orang pekerja tetap, 10 orang pekerja sambilan dan 8 ahli yang menerima pelancong homestay ke dalam rumah dia orang sendiri. Okey. Seterusnya diteruskan lagi dengan soalan daripada kawan saya. Sekian kasih daripada saya. Ya Nurul, mana kawan betul? Itu. Kita baru nak bercakap. Dewi, awak punya. Ya, saya jadi jawapan. Aku tunjuk muka. Okey, Encik Khairul. Bolehkah kami tahu sumber model Encik yang Encik gunakan dalam perniagaan ini? Adakah Encik menggunakan model sendiri ataupun Encik juga membuat pinjaman? Okey, saya dengar dengan jelas soalan awak tu. Awak ni orang mana ni? Okey. Baik. Modalnya adalah 25 buah rumah. Okey. Macam yang saya ceritakan tadi, untuk memulakan perniagaan homestay, kita kena ada minimum 10 buah rumah keluarga angkat yang menawarkan program pengalaman di homestay bersama masyarakat kampung. Jadi alhamdulillah pada masa itu ayah saya ada dia dapat lebih, dia dapat 25 orang. Jadi daripada 25 orang ini semua mestilah sanggup. Apa maksud sanggup? Sanggup menyediakan sebuah bilik untuk pelancong. Awak tahu kan program homestay 3 hari 2 malam, jadi pelancong sampai, pelancong akan disambut dengan paluan kompang, bunga mangga, keluarga angkat dah tunggu dia orang ni sampai. Apabila sampai, kita akan ada ucapan sikit, cerita-cerita sikit, introduksi apa itu kampung, duduk dalam masyarakat, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang kita buat. Jadi dekat situ, apabila dah ada taklimat, dah selesai ucapan, kita buat pertukaran hadiah, kita akan letakkan pelajar-pelajar, pengunjung-pengunjung, tetamu yang datang ke homestay ini ke rumah keluarga angkat masing-masing. Sebagai contoh, 40 orang datang, 2 orang akan pergi rumah Makcik Abu, 2 orang akan pergi rumah Pakcik Ali, 2 orang pergi rumah ayah saya dan seterusnya. Jadi di situ, lepas tu dia akan menjalani kehidupan bersama keluarga angkat tersebut. Okey, jadinya kita bermula dengan rumah keluarga angkat ini. Itulah modal kita. Dan semakin perniagaan membesar, bila kita dah ada duit jualan, kita dah ada duit, kita masukkan lagi sebagai modal untuk mengembangkan lagi perniagaan homestay dan kampung stay pelancongan luar bandar sehingga sekarang. So maksudnya Encik Khairul menggunakan modal sendirilah untuk menjalankan perniagaan ini. Ya, pada masa tu kita tak ada rekod lagi, tak ada orang pun nak bagi duit. Ini kita menggunakan modal yang kita kumpul bersama orang kampung, iaitu kesudian untuk membenarkan kita menggunakan bilik untuk pelancong tadi tu. Kalau nak ikut nilai bilik tu mungkin mahal lah, kalau ikut nilai rumah mungkin lebih tinggi, tetapi sebab benda itu memang modal yang kita memang dah ada. Saya hanya sediakan modal dari segi
Yalah, kalau orang nak datang rumah kita, kita sediakan cantik-cantik. Mungkin cadar itu adalah cadar khas untuk pengunjung. Kita beli tuala, kita beli alas kaki, kita beli lagi benda-benda macam tu sahaja. Keperluan rumah. Di mana melalui itu kita tak perlu melaburkan kos yang tinggi lah. Boleh Dewi? Boleh Pak. Kalau boleh saya tahu berapa model yang Cik sediakan. Dari segi ringgit, Dari segi wang ringgit. pada ketika itu, pada tahun 1995. Pada ketika. Saya ingat dalam RM1,000 mungkin. Oh, time tu RM1,000. Kenapa awak terperanjat? Sebab sebab sekarang kan macam model gitu macam terlampau sedikit. So saya terkejut lah. Model RM1,000 boleh bangunkan homestay. Siap. Tapi kalau awak nak kira nilai rumah tu tadi, keluarga angkat tu tadi, sebuah rumah adalah RM50,000. Sebuah rumah RM50,000. Sebab syarat dia untuk mengikuti program homestay, awak semua kena ada rumah, awak semua kena ada keluarga. Kos dia nak kahwin dengan bini dia, hasilkan anak dia nanti, membangunkan anak-anak dia, barulah jadi homestay. Kalau dia adalah orang yang bujang, dia tak ada rumah, dia tak boleh menerima pelancong. Macam tu. Kalau awak kira dari segi kos itu, dia akan pergi ratusan ribu. Mampu tak kita untuk buat perniagaan ratusan ribu? Jadi sebenarnya dengan nilai RM500, RM1,000, awak dah boleh berniaga dengan benda yang dah ada. Yelah, tapi sekarang ni perniagaan semakin advance. Untuk kita berniaga besar, kita kena ada modal besar. Betul? Tapi mungkin kalau orang di bandar yang dalam golongan yang T20, M40 mungkin lain. Mungkin perbezaan pemikiran dia tu berbeza. Tapi kami masyarakat di kampung, dengan RM500 kami dah boleh berniaga. Cuma cara kami berniaga mengembangkan perniagaan itu berbeza. Soalan yang kedua, bagaimana Cik Khairul menguruskan kewangan perniagaan Cik? Minta maaf, Dewi. Awak ulang balik, saya tak dengar putus-putus tadi. Okey. Bagaimana Cik Khairul menguruskan kewangan perniagaan Cik? Kita menggunakan bank, simpan duit dalam bank. Lepas tu kita keluar duit dari bank, kita bayar ke orang. Ada untung, bayar gaji. Apa maksud awak saya menggunakan perbelanjaan tu? Maksudnya macam Encik perlu membayar kalau Encik ada membuat pembiayaan pinjaman, maksudnya macam mana Encik membayar? Faham. Pada dulu berniaga tak ada pinjaman. Kita berniaga dengan modal sendiri, kita berniaga dengan modal daripada bidik-bidik yang dibekalkan oleh keluarga angkat yang turut serta dalam program ni. Mereka dibayar dengan nilai bergantung kepada berapa orang yang datang, pakej apa yang ambil. Sebagai contoh, kita buat pakej 3 hari 2 malam dengan nilaian RM250 termasuk makan minum, aktiviti, naik boat, bayar pemandu pelancong, bayar belia-belia bersilat, buat bunga mangga, buat hadiah. Untuk keluarga angkat kita akan bayar sekitar RM120 ke RM150. Itu adalah apa yang diorang dapat. Okey, daripada situ, daripada pakej yang dibayar, kita gunakan duit tersebut untuk membayar keluarga angkat, bayar balik siapa-siapa yang kita panggil vendor lah, siapa yang membekalkan perkhidmatan kepada kita. Di mana vendor ini adalah masyarakat kampung lah, belia-belia, tukang masak, catering, kedai runcit, belia runcit, tukang buat apa panggil tu, tukang buat bunga telur. Kita akan bagi bunga telur kepada setiap pelancong itu kan. Bunga telur, tukang buat krepek,
yang sediakan goodies, cendera hati dan sebagainya. Jadi daripada duit tu kita bayar orang. Keuntungan kita simpan untuk bawa kepada pengembangan masa hadapan. Pasal apabila kita nampak dalam keadaan perniagaan yang agak teruk, kita terpaksa membuat pinjaman, kita nak mengembangkan perniagaan, kita kena buat unit rumah, kita kena beli tangki, kita kena beli aircon, kita kena buat kolam. Jadi saya kita belajar daripada pengalaman di mana saya sekarang ini dah kena jadi orang yang pandai cari modal, pandai cari duit, pandai buat jualan untuk mengembangkan perniagaan. Kita ada buat pinjaman itu kita hanya selaraskan dan jaga dari segi bayaran balik dia. Di mana bila kita buat pinjaman tu, kita pastikan pinjaman itu adalah pinjaman yang mampu kita bayar dan akan mengembangkan perniagaan kita. Jadi dari segi pinjaman, kita buat macam tu. Dari segi pembayaran, kita cuba untuk tidak melambatkan pembayaran kepada vendor, kepada pekerja, kepada sesiapa yang buat servis dengan kita. Kita jaga benda ini melalui buku, melalui sistem, melalui accountant, melalui pelbagai cara. Itu serba sedikit lah dari segi kewangan untuk perniagaan saya. Okay. Apa yang membuatkan Encik Khairul yakin bahawa Encik akan mendapat profit dengan membuat homestay, dengan perniagaan homestay ni? Dari dulu lagi lah kita yakin dengan cara ini. Tapi dalam akan ada perubahan lah. Mungkin perubahan yang kecil, perubahan besar, cara-cara untuk menyusun marketing, cara-cara untuk membuat jualan. Dari segi apa yang saya nampak, daripada tahun 1995 benda ini semakin berkembang setiap tahun. Apa yang kita orang nampak, ia dah dibuktikan dengan rekod-rekod kedatangan pelancong, rekod-rekod jualan yang kita buat sejak tahun 95 lagi sehingga tahun ini tahun 2010. Cuma kita ada sedikit gangguan lah, iaitu pada tahun 2020, tahun lepas dengan COVID ini lah. Di mana selepas sahaja gangguan itu, pelancongan menurun. Sebabnya, awak faham tak apa itu definisi pelancongan? Awak ni kos apa ni? Kos entrepreneurship. Pelancongan tak orang buat pelancongan. Apa itu definisi pelancongan? Kami semua business. Awak biasa pergi melancong? Tak Pernah pergi melancong? Pelancong dekat sini je lah. Ya, itu adalah melancong. Tapi sebenarnya definisi melancong itu adalah awak bergerak daripada tempat tinggal awak dalam jarak 50 km dan ke atas. Lepas tu awak bermalam di situ. Itu adalah pelancong. Itu definisi pelancong. Kalau orang tanya apa itu definisi pelancong, itu adalah pelancong. Kalau awak pergi bercuti dekat tempat sendiri, dekat seberang jalan, tak dikira. Kalau awak pergi atau awak pergi Kuala Lumpur, awak pergi dekat Ampang, tapi awak tidak bermalam. Jadi itu dikira pelancong ke tak? Tidak. Tidak, sebab awak tidak bermalam. Jadinya dengan MCO ini, Movement Control Order, PKP, ada PKPB, ada PKPC, D, E, F, semua ada sekarang ni. Jadi dengan PKP itu adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Awak tak boleh bergerak. Macam mana nak jadi pelancong? Jadi dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini amat mengganggu pelancongan, terutamanya kami pelancongan luar di homestay. Okey. Boleh saya tahu berapa kuota perbelanjaan Encik dalam masa sebulan? Sebelum COVID ni lah. Dalam COVID, purata pelancong kos yang perlu kita habiskan dalam masa 1 bulan adalah RM40,000. RM40,000 sebulan? Ya. Sebelum COVID? Sebelum COVID. Kalau sekarang? Ya. Sekarang hampir. Kita cuba mengurangkan semua kos-kos yang terlibat, baik dari segi kos elektrik, kos utilities, kos gaji pekerja dan sebagainya. Okay. Ini soalan terakhir daripada saya. Sebelum COVID, sekarang COVID memang Encik mengalami kerugian. Sebelum COVID ni, Encik pernah mengalami kerugian
ataupun pembelanjaan yang melebihi daripada yang telah ditetapkan, yang daripada RM40,000. Pernah. Perniagaan ni memang ada turun naik dia lah. Saya dah mengalami beberapa kerugian juga sebelum ini. Kerugian tu boleh ditafsirkan dari segi program. Kadang tu kita buat satu package, kita buat satu program, kita buat satu majlis. Rupa-rupanya kita kena tipu je. Orang tu tak bayar pun. Jadi itu adalah salah satu kerugian lah. Ada kerugian yang kedua adalah macam patut bulan itu kita kena dapatkan RM40,000, kita kena dapatkan RM60,000 untuk kita bayar gaji, kita bayar elektrik, kita bayar pembekal, kita bayar utilities, kita bayar astro, kita repair kenderaan, kita cat bangunan, tetapi kita dapat RM30,000 je bulan tu. Jadi itu salah satu lagi contoh kerugian yang kita alami. Jadi bila rugi macam tu, kita kena bertindak lah. Mana kita nak cari duit, kita nak buat pinjaman, kita nak gadai emas, kita nak gadaikan aset kita. Jadi benda-benda itu akan diambil kira, akan perlu dilakukan pada waktu-waktu tu. Cumanya kerugian itu tidak dapat disamakan dengan kerugian pada zaman COVID ini. Di mana kerugian yang kita alami dulu bukanlah dalam tempoh 6 bulan setahun. Bukanlah dalam tempoh lebih daripada itu yang mana yang kita orang alami sejak tahun lepas ni. Terima kasih Encik Saibul daripada saya. Saya akan pas dengan kawan saya lagi ya. Sama-sama Kak Dewi. Terima kasih juga dari saya. Okey, Assalamualaikum. Saya Faiza. Jadi saya sambung soalan. Saya nak tanya Encik Khairul. Ya saya. Okey. Encik Minta Khairul ada maaf, awak dengar projection saya yang... tweet tadi ya? Tak. Saya nak tanya Encik Khairul ada projection yang kami boleh lihat tak untuk tahun hadapan? Projek untuk tahun hadapan. Okey, projection untuk tahun hadapan. Ya. Boleh seperti sebelum COVID. Itu saja projection saya buat masa ni. Oh, okey. Kalau macam tu, apa perancangan masa depan untuk perniagaan ni? Untuk masa depan di perancangan baru untuk perniagaan ni? Pada awal COVID tiba hari itu, kita merancang untuk mengembangkan perniagaan ini. Kita nak memperluaskan konsep perniagaan homestay dan juga kampung stay, mungkin secara franchise ke dalam Malaysia. Kita dah mengenal pasti usahawan-usahawan, kawasan-kawasan yang ada potensi yang berminat dalam pelancongan berkonsepkan macam ini, apa yang saya buat ini, dan sehingga kini kita masih meneruskan pelan tersebut. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, kami dalam fasa bersedia untuk menerima gelombang baru. Apa maksud gelombang baru? Kita menjangkakan pada selepas raya ini akan dimansuhkan Perintah Kawalan Pergerakan terhadap negeri Selangor dan wilayah, di mana pelancong-pelancong utama dari segi domestik adalah datang daripada sana. Jadi sementara pelepasan itu akan dilepaskan diorang ini untuk bergerak, untuk pergi melancong, untuk pergi bercuti balik kampung dan sebagainya, kita bersedia. Kita cuba menyiapkan kawasan kita, package-package kita, kemesraan yang akan kita berikan kepada pengunjung-pengunjung nanti. Kita dalam fasa siap sedia pada waktu sekarang. Kita menyediakan bilik, kita membersihkan kawasan, kita mesin rumput, kita mengecat baru. Semua benda itu kita sediakan di sini. Walaupun untuk peringkat international kita masih tak nampak lagi hari tuju bila dia orang akan datang, bila dia orang akan masuk, tapi kita berharap masa itu akan tiba dengan segera. Jadinya sekarang ini kita hanya merancang untuk menjaga kelangsungan perniagaan homestay dan kampung stay ini sehingga fasa seterusnya akan tiba. Boleh kita?
Boleh. Tak Kalau cukup sejuk. Buka lagi kipas belakang awak tu. okey, kalau macam tu, kita tahu setiap perniagaan tu dia akan ada macam halangan, akan ada cabaran. Encik pernah gagal tak dalam menjalankan perniagaan ni? Kalau ya, apa faktor yang menyebabkan berlakunya kegagalan ni? Gagal banyak kali. Sebenarnya fasa untuk gagal tu terlalu jauh. Sebelum gagal, awak perlu mencuba. Bila dah mencuba tu baru awak buat, baru akan jadi gagal. Kalau gagal, buat lagi. Cuma cara ni berbeza, bukan cara untuk dapatkan kegagalan tu tadi. Sebagai maksud awak gagal, saya pernah pergi sehingga ke Singapura. Saya bawa kawan saya bawa tim saya bawa orang-orang yang berkaitan dalam pelancongan pergi ke Singapura naik van. Kita pergi kat sana, kita jumpa ejen-ejen, kita pergi ke hampir 20 buah travel agent dekat sana. Kita cerita homestay, kita cerita kampung stay, kita cakap kat dia, saya tunggu awak dekat Temerloh. Awak kena datang, awak tengok tempat saya. Dari segi wang ringgitnya jangan risau, saya tanggung semuanya. Makan, minum, penginapan, lawatan, semua saya sanggup. Namun, kami gagal. Tak ada pun orang Singapura datang pada tahun depan. Jadi itu adalah salah satu contoh gagal. Tapi kita tidaklah berhenti setakat itu. Kita masih rasa pasaran Singapura ini tetap akan datang Temerloh. Cumanya mungkin caranya berbeza. Dan sekarang kita gunakan dengan cara email. Kita email saja ke ejen, kita hantar gambar dengan menggunakan kos yang rendah lah email tu. Kalau tidak dulu saya datang tu banyak ribu habis. Jadi kita hantar email, kita promosi dekat Facebook dan juga kita secara perlahan-lahan mencari pasaran-pasaran baru, niche market baru daripada Singapura. Okey. Kalau macam tu, apa yang Encik fikirkan tentang kelemahan perniagaan Encik? Lepas tu strategi yang Encik akan jalankan untuk pastikan perniagaan Encik kekal. Kelemahan kami adalah kita ada masalah sentiasa adalah kalau ikutkan sebenarnya. Tapi dari segi kelemahan ni adalah dalam pada kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kita ada masalah kewangan, kita ada masalah dengan jualan, kita ada masalah dengan ketibaan pelancong, kita ada masalah dengan kerja-kerja yang masih lagi tidak lagi dapat kita selesaikan. Jadi masalah-masalah itu banyak benda. Apa yang saya buat adalah kita hadap saja semua masalah itu dan kita fokus kepada satu persatu, utamakan mana yang lebih utama. Sekarang ini kita ada masalah kewangan yang amat teruk, di mana keadaan perbelanjaan kita untuk menanggung operasi adalah lebih tinggi daripada duit yang masuk daripada hasil aktiviti, program, penginapan, homestay dan sebagainya. Jadinya untuk menyelesaikan masalah itu, saya cuba untuk perkara pertamanya adalah mendapatkan pembiayaan daripada bank. Yang keduanya, kita cuba kepada agensi-agensi mana yang ada menyediakan kemudahan, bantuan, geran dan sebagainya. Sebagai contoh di bawah PKSO ada membantu kita sejak dari bulan 8 tahun lepas sehingga beberapa bulan lepas sekarang ni dia dah tak bantu dah. Jadinya kita masih dalam hubungan nak tanya dia kenapa berhenti bantu, kena bantu lagi, COVID tak habis lagi ni. Jadi benda-benda perkara macam tu lah. Lepas tu yang ketiganya, kita cuba untuk merubah bidang kita. Seperti yang sedia maklum, bidang ini adalah pelancongan. Apa yang berkaitan dalam bidang pelancongan adalah perniagaan makanan, agrotourism, ecotourism.
servis tour guide dan sebagainya. Okey, jadi dalam bidang itu kita nampak pertanian mungkin akan membantu kita, di mana kita melaburkan sebahagian duit modal kita orang kepada membangunkan kebun pisang, di mana dalam harapan kita dalam jangka masa 8 bulan daripada ditanam tu dia akan membuahkan hasil. Jadi kurang-kurang kalau kita tak dapat hasil daripada pelancongan, sementara itu kita ada hasil daripada pertanian. Daripada pertanian itu juga nanti andai kata pelancongan sudah pulih, dia akan jadi produk agroturism, di mana pelancong boleh datang kat situ menikmati keadaan, suasana, pengalaman di dalam kebun pisang, boleh makan pisang, boleh tengok pokok pisang, tebang pisang, daun dan sebagainya. Itu salah satu. Boleh Siti? Seterusnya Siti? Okey, boleh. Okey, sebelum saya tukar kepada kawan yang lain, saya ada soalan terakhir. Kalau macam tu, kita syarikat ada kelemahan. Tapi apa ancaman kepada syarikat apa ancaman kepada perniagaan cik? Contohnya macam competition daripada perniagaan lain ke, apa ancaman dia? Dari segi ancaman persaingan adalah kita banyak pesaing, tapi pesaing ini adalah pesaing yang sihat. Tak ada orang yang menindas siapa-siapa. Cumanya kita cuba untuk bekerjasama dengan pesaing-pesaing ini dalam bentuk yang berbeza lah. Apa yang dia boleh bekalkan, apa yang kita boleh bekalkan. Dari segi ancaman lain, ancaman banyak. Tapi dari sudut, kita ada ancaman juga dari segi komuniti kampung, sebahagian kecil sajalah. Di mana ancaman ini mereka tidak faham dengan apa yang kita usahakan, apa yang kita bangunkan. Tetapi sebenarnya mereka yang memberi ancaman, mereka yang berkata ini adalah mereka yang tidak faham kita. Mereka yang tidak tahu apa yang kita bangunkan, apa yang kita bantu, ke mana kita bawa komuniti ini sebenarnya adalah lebih jauh daripada apa yang diorang tahu. Tetapi kita pun ada kekangan di mana kita tak sempat beritahu diorang, kita tak boleh beritahu diorang. Jadinya diorang beranggapan benda ini tidak bagus. Itu adalah salah contoh ancaman yang ada di dalam ini. Tapi dari sudut feedback daripada pengusaha-pengusaha yang terlibat dengan program homestay, macam biasa bila dia dah terima sekali, dia akan tanya bila lagi pelancong nak datang. Diorang tetap akan sudi, dia berminat, dia orang dapat hasil daripada pelancong-pelancong yang datang dan tinggal bersama dia orang. Kita ada juga ancaman yang memaksa kita untuk menutup perniagaan, di mana ancaman-ancaman seperti COVID, ancaman-ancaman yang melemahkan bahagian jualan, itu adalah salah satu ancaman di mana kita dah cuba selama setahun lebih untuk menangani COVID dalam bidang pelancongan. Alhamdulillah kita mampu bertahan sehingga hari ini dalam keadaan sebenarnya kita dah nampak andai kata jualan duit tak ada masuk, susahlah kita ni untuk pergi lebih jauh. Tapi kita percaya kepada berniaga ini akan ada rezekinya, dan rezeki itu luas, mungkin bukan dalam bentuk wang ringgit, tapi sebenarnya wang ringgit itu amat perlu lah. Budak-budak kerja saya dia kata bukanlah dia kata ada rezeki yang lain, dia nak nanti insyaAllah ni. Jadi kita tetap kena ada duit juga untuk menampung perniagaan ini, dan insyaAllah rezeki kita akan sampai. Ini pula duduk dekat dalam bulan Ramadan, bulan yang paling kaya. Jadi insyaAllah kita akan dapat banyak perkara dalam bulan Ramadan ini. Habis dah soalan pada awak Siti, mute je. Kalau macam tu saya bagi Asma lah tanya. Assalamualaikum Cik. Ya Asma. Saya Asma. Berapa? Ini soalan yang terakhir lah, kiranya cepat lah. Laju juga kita. Apa target untuk berapa lama masa spend hari ni? Sejam lah, sejam. Okey, kita ada 2 minit lagi. Silakan. Okey, bagi soalan saya ni adalah berkaitan soalan matematik. Okey, yang pertama, apakah strategi marketing yang Encik gunakan untuk memastikan perniagaan Encik ibarat untuk orang kenal? Okey. Tia, sekejap Asma. Tia. Satu soalan je.
ada Cik Fatihah dekat sini. Saya pun duduk kat meja dia ni. Jadinya untuk soalan terakhir ni dah Asma Nurul Asma Siti Dewi Fas. Asma bertanya apakah strategi pemasaran. Jadinya ini sambil awak perkenalan dengan Fatihah. Nama sama dengan ni Nurul Fatihah juga ni. Fatihah adalah bahagian jualan pemasaran. Dalam masa yang sama dia menguruskan juga bahagian administration, bahagian pengurusan dalam syarikat, Village Stay Enterprise dan juga Kampung Stay Holiday Sdn Bhd. Fatihah, berapa minit 2-3 minit dah. Santai je. Okey, jadinya Fatihah akan jawab lebih kurang dalam ulang balik soalan kepada Fatihah. Duduk je. Okey, boleh. Pemasaran. Alamak. Decline tu. Kena besok bergayung. Okey. Assalamualaikum Cik Fatihah. Saya Fatihah. Nama penuh apa Fatihah? Nur Fatihah binti Masri. Binti Aksari. Okey. Admin dan accounting. Okey. Soalan saya. Apakah strategi pasaran yang Cik gunakan untuk memastikan perniagaan homestay untuk terus kekal? Kalau dari segi pemasaran tu kita orang banyak, dari segi social media, lepas tu dari segi WhatsApp, B2B, hanya face to face lah. Lepas tu kita juga kalau macam ada program travel fair, kita akan join lah untuk tawarkan kita punya package yang ada kat kampung stay lah. Okey. Lagi? Yang kedua, kebanyakan pelanggan yang diterima tu pelanggan tetap ke atau pelanggan sekali? Kiranya macam datang sekali je. Sudah tak Ada juga yang repeat, ada juga yang pelancong baru. Okey. Kebanyakan dari dalam negara ke luar? Dalam negara. Dalam negara. Kita orang kalau dekat sini yang ramai dekat area Selangor lah. Kebanyakan Selangor, dari Selangor, belah-belah sana KL semua. Tapi sebab MCO kan, so diorang semua, tempahan diorang semua kita tunda. Postpone lah. Sampailah boleh travel semula, barulah diorang punya tempahan diorang di ni lah. Diorang datang balik kat sini. So, soalan ni mungkin soalan yang terakhir. Okey. Boleh saya tahu tak apa keseluruhan market perniagaan homestay ni dan berapa banyak dia berkembang dan agak apa lagi marketing untuk tempoh 5 tahun akan datang untuk pastikan perniagaan ini terus berkembang? Kekalkan objektif yang kami ada, tambah baik, naik taraf, sebab sekarang kita tengah buat untuk lamanku franchise lah. Maknanya kita naik lagi taraf dari segi accommodation, tambahan rumah, lepas tu pasarkan pemasaran di internet, di Facebook, program B2B. Program B2B Okey. Face to Saya face. nak tanya. Kiranya Cik ada web sendiri. Ada, kita ada website sendiri lah untuk kampung stay. Dan kita ada juga untuk yang akan datang lamanku tu pun kita ada juga untuk website promosi. Dan kita pun ada kerjasama dengan Mara. Ada? Boleh menjawab soalan ya? Yang itu yang untuk tempoh 5 tahun akan datang tu sama je lah dengan yang tadi tu pemasaran internet. Untuk 5 tahun akan datang itu, kita dah mula mengembangkan bisnes franchise insyaAllah. Jadi sekarang ni kita pun masih lagi dalam fasa untuk
sediakan pelan perniagaan untuk pasar franchise tu nanti, di mana kita akan bawa masuk lebih kurang 100 unit rumah tradisional, rumah kayu, yang mana kita akan menggunakan satu jenama iaitu Lamanku, tidak lagi kampung stay, di mana dengan Lamanku ini akan ada di seluruh Malaysia insya-Allahnya. Rumah itu akan dibekalkan. Dekat Langkawi akan ada 20 ke 30 unit, dekat Janda Baik akan ada 10 unit, dekat Cameron Highland, di Langkawi, di Rompin, dan banyak lagi kawasan-kawasan yang mana kita akan cuba mula dengan 100 unit rumah stay insya-Allah. Sebenarnya dari segi apa yang saya nak komen sikit dari segi pemasaran tadi, pemasaran yang kita buat sekarang masih juga tertakluk kepada pergerakan pelancong. Kita boleh buat strategi pemasaran yang slow, yang pertengahan, yang sangat hebat, yang laburkan duit. Cuma apa yang saya fokus sekarang adalah penjenamaan, di mana kita fokus kepada awareness kita punya jenama. Kita ada kampung stay, kita ready anytime. Bila PKP ini tamat, awak semua kena datang, pelancong-pelancong semua kena datang. Jadi kita lebih fokus kepada awareness dan kita target kepada pasaran-pasaran yang memang boleh bergerak. Sebagai contoh, sekarang ni kita duduk dekat Pahang, Temerloh. Daerah Temerloh ini duduk di Pahang. Kita adalah titik tengah Semenanjung. Pahang kita PKPP, iaitu fasa pemulihan, di mana kita boleh ada pergerakan antara daerah ke daerah. Jadi kita fokus pemasaran kita kepada daerah Pahang sahaja, di mana diorang ni masih boleh datang. Boleh ya? Awak UUM ya? UUM. Habis ada soalan kita ni, bolehlah kita sembang santai. Asma, ada soalan kita? Ada soalan yang terakhir. Ada lagi. Saya ni awak cakap soalan Last. terakhir. Last. Ini the last. Setuju. Apakah yang peluang Encik nampak dalam perniagaan Encik? Maksudnya, apa lagi yang boleh Encik lakukan terhadap perniagaan Encik selain daripada buat pelancongan? Ada, saya nampak pelancongan. Kalau saya buat pun perniagaan lain adalah perniagaan Pertanian. yang berkaitan, sebagai contoh pertanian, sebagai contoh ekoturism, sebagai contoh catering, bekalkan makan, sebagai contoh Produk. jualan produk-produk kuih-muih, cookies, dodol, bahulu dan lain-lain. Jadi itu akan saya buat. Saya takkan jadi pemain kereta sebab saya tak pandai. Saya takkan jadi pilot mungkin sebab dah terlambat. Jadinya benda yang saya buat adalah benda yang berkaitan je lah. Okey. Asma, habis? Dulu. Habis. Habis. Jadi soalan-soalan ini adalah soalan yang tidak dalam tertakluk kepada pelancongan. Boleh? Macam mana awak dapat nombor saya ni untuk buat kajian ni? Awak tak cerita pun pasal diri awak. Sekarang saya nak dengar semua ni. Awak siapa? Awak daripada YouTube ni. Dan tiba-tiba saya tak datang pun kat tempat saya, tak buat program ke apa-apa. Dengan saya, awak cerita kat saya kenapa?